الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. Kita baca kunut nazilah nah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم
وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tumpaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak clear. Kembang kah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak clear ah? Orang belakang macam mana? Okey. Kak Mala okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Setinggi-tinggi puji kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, di atas kenikmatan yang telah pun Allah berikan kepada kita, keamanan, limpahan rahmatnya yang tak pernah putus. Sehari lagi usia dipinjamkan, alhamdulillah kita dapat melata di muka bumi ini dengan bebasnya, dengan penuh keamanan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Di samping itu kita tak pernah lupa pada saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin, Gaza khasnya, yang mana keadaan mereka yang semakin hari semakin amat dahsyat untuk kita kongsi bersama. Dan alhamdulillah, bantuan demi bantuan Allah dah hantar, dan bantuan paling besar akan sampai insya-Allah taala, hasil daripada doa seluruh umat Islam yang berada di atas muka bumi ini. Dan doa tu Allah jawab, cuma dalam bentuk yang berbeza-beza. Bantuan Allah sedang sampai, cuma tak dikhabarkan, tak dikhabarkan. Tapi daripada maklumat-maklumat yang sahih yang boleh kita kongsi bersama, bantuan dah sampai berupa bentuk tentera-tentera Allah,
yang tak diberitakan kerana media dunia ini dikuasai oleh Yahudi, dikuasai oleh Yahudi. Jadi dia cuba sembunyikan fakta di sebalik kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan juga di sebalik kebenaran hadis-hadis Nabi SAW. Dan alhamdulillah, mensyukuri dengan kenikmatan yang Allah bagi pada pagi ini, kita sama-sama menginfakkan masa dan usia kita untuk mencari peluang dan ruang bagi kita memberi makan kepada akal. Santapan akal kita pada awal pagi ini, yakni kita dengan mencari redha Allah dalam jalan menuntut ilmu. Kita mungkin tak ada jalan jihad fisabilillah kerana kita keamanan. Dan kita ada satu jihad. Jihad ini dipanggil jihad akbar. Jihad paling besar, iaitu membantras kejahilan. Melawan hawa nafsu, jihad paling besar. Bila kita ada ilmu, maka ilmu itulah yang akan melawan hawa nafsu kita. Dan alhamdulillah, kita akan masuk pada bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Suka saya ingatkan, bab ni saya dah baca waktu musim Covid, kuliah secara online. Nak ulang ke nak langkau? Saya nak tanya. Ulang no? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ilmu Allah ni hang ulanglah berkali-kali pun macam kita baca Quran, walaupun diulang berkali-kali namun tak pernah jemu dan kita tak pernah tahu. Bila kita ulang, jumpa yang baru. Bila kita ulang, jumpa yang baru. Sesungguhnya ilmu kita terlalu sedikit dan ruang akal kita sempit. Bila diasak dengan maklumat terkini, baru terbuka. Tidak semakin lama semakin sempit, mengecil dan akhirnya dia akan hilang. Itu sifat ilmu. Muka surat 119 kalau kitab Rumi, kitab Jawi muka surat 64. Kitab Jawi muka surat 64. Baru satu lagi 143. 119. Yang lama 119, yang baru 143, yang Jawi 64. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu thalith ashar fi fadilatis saum. Itu Arab dia. Arab baru muka surat 12. Rumi dah berkata-kata dah kan. Arab dia, perkataan dia dua patah. Tapi makna Rumi dia bubuh sampai 2 baris. Kan, pasal tu. Kita muka surat 119, Arab dia baru muka surat 12. Dia mana dia nak cerita, dia kata di sini bab yang ke-13 pada menceritakan tentang kelebihan berpuasa. Kelebihan berpuasa. Dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang 5. 143. Tak dengar. Okey. Jumpa tak? Bolehkah? Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan maka memuji ia akan Allah, kemudian membaca Fatihah 7 kali, melainkan diafiatkan Allah Ta'ala daripada sakit mata pada demikian bulan itu. Okey. Dia terus cerita masuk tentang puasa, macam mana nak menentukan puasa. Baik, kita kembali kepada makna puasa ataupun takrif puasa. Puasa adalah daripada perkataan saum. Sad, waw, mim. Saum bermakna tahan. Tahan. Iaitu menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada berkata perkataan yang sia-sia, cela dan keji, menahan diri dan nafsu daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Itu makna puasa bagi khusus untuk para abid dan waliullah. Orang abid ni orang yang kuat beribadat
dan para wali Allah. Dikatakan puasa tu bukan saja tahan makan dan minum, tapi tahan perkataan daripada berkata perkara-perkara yang keji. Tahan perbuatan, iaitu memandang kepada benda-benda yang haram. Tahan kelakuan, itu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini makna puasa yang khusus bagi para abid dan wali-wali Allah. Sementara untuk orang awam yang seperti kita ni bukan wali, bukan abid, mungkin puan-puan abid, no? Yang dikatakan yang puasa am adalah menahan diri daripada makan dan minum, bermula daripada terbit fajar shadiq hingga tenggelam matahari. Itulah makna puasa bagi orang umum ataupun orang awam seperti kita, yang mana kadang-kadang puasanya hanya dapat lapar dan dahaga semata-mata, pahalanya tak ada. Tak pandai jaga mata, tak pandai jaga mulut, tak pandai jaga kelakuan, tak pandai jaga hati. Dia perolehi lapar dan dahaga semata-mata, pahalanya tak ada. Sebab dia kata, kita bukan wali, kita bukan nabi, kita bukan abid. Kita orang awam. Bila orang awam rugi, rugi. Maka perelokkan. Inni sa'im, inni sa'im. Amak kat diri. Bisik pada nafsu, aku ni sedang berpuasa. Aku ni sedang berpuasa. Tak usah kata ke orang. Kadang-kadang kali kata sampai nak lupa diri. Puasa kot. Tengok benda-benda yang diharamkan. Puasa kot. Walaupun Rasulullah kata, sebutlah inni sa'im. Ketika mana kamu dimaki, dikeji, nak lawan balik ni, mengetak tangan marah. Inni sa'im, kata Rasulullah. Sebutlah, aku ni sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Maka akan turunlah temperature dia yang naik meninggi, nak marah ke orang. Nak membalas balik kejahatan dengan kejahatan tu. Baik. Bilakah disyariatkan puasa ni? Puasa mula disyariatkan pada tahun kedua hijrah, iaitu selepas Nabi berpindah ke Madinah. Masa Nabi duduk di Mekah, Nabi berdakwah selama 13 tahun di bumi Mekah. Tak ada lagi puasa fardu Ramadan. Jadi mereka puasa ada, mereka tak puasa. Cuma ada satu yang difardukan, puasa Ashura. Daripada 1 hingga 10. Kemudian Nabi kata 1 hingga 9 itu sunat. Khususkan hari yang ke-10 sahaja. Wajib setiap umat Islam pada zaman kenabian di Mekah tu berpuasa pada hari Ashura, hari yang ke-10 di dalam bulan Muharram. Wajib. Kemudian bila dah berpindah, lepas 13 tahun Nabi duduk berdakwah di bumi Mekah, Nabi berpindah di bumi Madinah. Masuk tahun kedua, barulah diturunkan satu syariat, iaitu syariat puasa bulan Ramadan melalui satu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu daripada petikan surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184 dengan firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu maksudnya diwajibkan kepada kamu untuk kamu berpuasa. Puasa yang macam mana? Puasa macam mana? Kutiba alaikum, seperti mana yang telah kuwajibkan kepada yang sebelum-sebelum kamu, iaitu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umat yang sebelum-sebelumnya, yang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada di kalangan mereka yang beramal dengan puasa 1 hingga 10. Tapi umat Muhammad diambil 10 sahaja. Kan patut Rasulullah kata, kalau panjang umur aku tahun depan nak ambil 9 dengan 10. Tapi Rasulullah tak sempat. Baginda wafat pada tahun depannya. Itu pun selepas dah lama. Maka bila turunnya
surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 ni, puasa Ashura jadi sunat. Sunat apa? Sunat muakkad. Saya dah bagi tahu dah apa dia takrif sunat muakkad. Sunat muakkad ini yang Nabi tak pernah tinggal walaupun baginda musafir. Pernah satu hari Nabi bermusafir pada hari Ashura, dan bila bermusafir benda tu boleh harus dibuka pada sunat saja. Bila Nabi buka, keesokannya Nabi qada. Bila ada Nabi menetap bermukim, Nabi qada kerana Nabi cukup jaga puasa Ashura. Dia sunat muakkad saja. Apa dia sunat muakkad? Dituntut sangat-sangat, sekurang-kurangnya kita boleh buat seumur hidup sekali. Yang kata muakkad tu tuntut sangat. Bagi pihak Nabi dan para sahabat, dia tak pernah tinggal. Ini yang disebut sebagai sunat muakkad. Itulah puasa Ashura. Jadi kira tak payahlah dah. Taklah wajib, kalau tinggal pun tak berdosa. Tapi kalau kata Ramadan ditinggalkan, maka berdosalah ia. Dan diceritakan oleh pengarang kita, dia kata dia ni adalah di antara rukun Islam yang 5. Yang ke berapa? Yang ke-3. Yang ke-3. Selepas daripada solat 5 waktu, dia adalah yang ke-3. Kalaulah kita ni ada syahadah, ada sembahyang, tak ada puasa, tak cukup tiang. Tak cukup lagi. Masih sengit lagi rumah kita. Jadi dia di antara pelengkap. Jika kamu mengaku kamu sebagai orang Islam, maka pelengkap kamu ialah berpuasa. Dan puasa tu kita tahu adalah rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak puasa pun, kita pemurang, ke mana kita tak makan, orang boleh percaya. Sebab tak nampak bukti. Tak nampak bukti kata kita tak puasa. Apabila kita berhenti makan, kita boleh menipu siapa saja. Aku puasa ni. Betul ke? Betul ke? Orang akan tertanya-tanya. Yang kata rahsia kita dengan Allah. Dan disebutkan di sini, tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan. Apabila nak menentukan anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal, anak bulan Zulhijjah. 3 bulan ni paling penting. 3 bulan ni paling penting. Pasal apa? Bukan pasal nak kaya dah. Pasal nak mengerjakan yang fardu. Bila nak menentukan satu Ramadan, wajib para ahli falak, ulama-ulama falak akan melihat anak bulan dengan 3 cara. Pertama, dengan ru'yah. Tengok dengan mata kasar. Tengok dengan mata kasar ataupun menggunakan cerapan alat teleskop untuk melihat anak bulan. Yang kedua, digunakan hisab, perkiraan bulan dalam setahun. Dan yang ketiga, menggunakan ru'yah dan hisab. Ni ilmu falak. Saya tak sempat belajar habis. Dan sikit je hak awal tu. Tak boleh jadi ilmu falak. Dia ada ilmu khas tentang dia. Ilmu cerita astronomi, cerita tentang bulan dan bintang. Kan? Otak tak sampai takat tu. Tahap ni je yang sampai pun. Dan maka bila mana nak melihat anak bulan ni bila dia berusia sehari, dia sifat dia kecil dan tak ada cahaya. Sehari, umur dia sehari, dia terlalu kecil dan tidak ada cahaya. Terbitnya apabila elok-elok tenggelam berbola matahari tu, nampak dia. Adakah dia baru timbul? Dia sebenarnya dah ada di kaki lagi. Cuma kan bulan itu bersifat tak ada cahaya. Hadirnya cahaya bulan itu adalah daripada biasan cahaya matahari. Bila matahari dah tenggelam, dia pula halus. Besar ni, Tok Guru saya dia ahli falak lah.
Dia kata besar ni je kalau kata diukur dengan jari. Kalau jauh memang tak nampak. Kalau tengok dengan pandangan mata kasar, tak nampak. Tapi ada yang Allah Ta'ala rezekikan, boleh nampak dia kata. Boleh nampak. Dengan sebab, bila tenggelamnya berbola matahari tu, suasana gelap. Dia pula tak ada cahaya. Putih je dia kata. Putih halus, bergetak-getak. Hanya beberapa saat. Lepas tu hilang. Itu dia panggil ru'yah. Itu dia panggil ru'yah. Lepas tu dia perkira hisap pula. Perkiraan hisap ni, itu tak belajar. Tak kerti nak cerita. Perkiraan hisap ni bermula daripada awal anak bulan Muharram. Kira. Campak pula hisap dan ru'yah. Kemudian bermusyawarah dengan pembesar-pembesar ataupun penyimpan momo raja yang duk terbit setahun 2 kali tu kan. Bermusyarat. Telefon pula. Tanya. Pantai Aceh. Pulau Pinang ada Pantai Aceh kan? Hampa nampak tak nampak? Dia kata kami tak nampak. Okey, tanya Melaka. Tanya Kuala Lumpur. Tanya Johor. Tanya berkumpul. Yang tu nak kira hisap. Mana negeri yang paling banyak nampak? Kalau kata semua negeri tak nampak. Semua negeri tak nampak, tetap ada satu dia kata. Rasa-rasa. Dia kata. Rasa-rasa macam kami nampak. Berapa orang? Tengok orang yang tukang nampak tu. Tengok peribadi dia. Tanya pula. Dia ni boleh percaya tak? Dia tak boleh percaya. Dia suka cakap bohong. Okay. Kalau lagu kita ni memang out lah. Kata tak apa nak boleh. Bila kata betul. Maka digunakan ru'yah dan hisap mengikut perkiraan. Lepas tu barulah diumumkan. Kita ni hak tak tahu apa di rumah ni duk tunggu. Bila lah orang nak umum ni. Ambil mereka ni duk buat apa saja. Mereka buat lambat. Tak. Mereka duk kira hampa ingat senang. Hampa modal nak mengatakan orang saja. Dah lah duduk saja je di rumah. Kan? Duduk diam-diam. Sat lagi, raya orang habak lah raya. Kalau dah nak raya sangat pun. Kalau kata puasa, je orang habak lah puasa. Ada ni nak pergi sembahyang tarawih ni. Nak tarawih sangat-sangat. Konon. Ada hangat-hangat ti ayam saja. Itulah cara perkiraan. Okay, tengok-tengok dia tu dah kira sehari. Maka wajib berpuasa. Okey. Yang ni pengajian dalam kitab lama. Matla' al-Badrin menceritakan tentang seorang nelayan pada 29 Sya'ban dia pergi ke laut. Bila dia nak balik, dia nampak anak bulan. Dia nampak anak bulan di kaki langit. Orang duduk di tengah laut kan ada khabar berita apa, dia pun kayuh balik. Dia kayuh balik. Dia bagi tahu kepada anak isteri dia, anak bulan nampak. Anak bulan nampak dia kata. Terus dia kata, pembesar kata tak nampak, esok tak puasa. Nampak. Dia kata, aku nampak. Betul aku nampak. So dia kata, pembesar kata tak nampak. Penyimpan momo besar tu lah kata, tak nampak. Kalau macam tu kita berjumpa dengan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin iaitu Saidina Umar Al-Khattab. Terus Saidina Umar Al-Khattab kata apa? Hang wajib puasa pasal hang nampak. Kami yang duduk tunggu ni semua tak nampak. Pasal hang seorang nampak, hang wajib puasa. Dia puasa. Dia puasa. Sebab dia nampak betul-betul, bukan nipunya. Dia nampak betul-betul, maka wajib ke atas dia yang nampak tu puasa. Saya kata kita, lagu-lagu kita tak sampai teropong lah. Sat lagi dia pemerung. Hak nampak, kata tak nampak, tak nampak, kata nampak. Jadi nak menceritakan tentang untuk sesiapa yang melihat dia, maka wajib berpuasa. Kenapa ditentukan bulan Ramadan? Sebab Ramadan tu wajib. Kenapa ditentukan 1 Syawal? Sebab kalaulah kata tak tengok anak bulan, maka dibimbangi kita puasa 1 Syawal. Puasa 1 Syawal jadi apa? Haram. Kan? Hari yang diharamkan berpuasa. Jadi mau tak mau wajib kena tengok anak bulan
Syawal. Begitu juga dengan melihat anak bulan Zulhijjah. Kena tengok bimbang takut jatuh 10 Zulhijjah. Pada hari raya kurban kita terpuasa. Kerana berpuasa pada 10 Zulhijjah adalah haram. Sebab tu 3 bulan tu penting. Kerana dia bersangkut dengan syariat, wajib, halal, haram dan fardu. Itu definisi berpuasa apabila melihat sehari anak bulan. Maka diperkongsikan bersama kita. Apabila kamu melihat, kita memang tak lihat, tak nampak pun. Tapi kita dengar. Kita dengar diisytiharkan berpuasa pada esok harinya, disunatkan membaca Fatihah 7 kali. Baca Fatihah 7 kali saja. Bukan lama mana baca Fatihah 7 kali pun. 7 minit saja kot. Tu pun kalau hak tertil tu, dia baca 7 ayat tu 1 minit tak sampai. 7 kali ulang 7 minit. Dia berak lama lagi kot. Kan? Awak ambil 7, awak tak 3. 7 kali. Maka, kata ulama, bukan kata Rasulullah sebenarnya. Ini adalah kata ulama. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Dia kata Nabi sebut. Tapi hadis ni, hadis tak sahih. Bila hadis tak sahih, bermakna bukan maudhu', bukan ditolak. Hadis ni hadis dhaif. Bila hadis dhaif, boleh beramal. Buat amalan dengan hadis dhaif. Yang mana kata Anas bin Malik, Rasulullah kata, kalau hampa dengar kata esok tu puasa, bacalah Fatihah 7 kali, maka Allah Ta'ala akan afiatkan, diselamatkan dia daripada sakit mata pada bulan tersebut. Baik, zaman Rasulullah dulu, kalau bulan puasa, sahabat selalu akan diserang sakit mata, panas. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling panas. Sampaikan Ramadan diartikan dengan makna membakar. Dalam bahasa Arab, Ramadan ialah membakar. Panas sungguh. Sampai hari ini kalau Ramadan tu memang panas. Panas sangat. Dan kalau kata zaman Rasulullah dulu, bila disebut tentang kepanasan tu, kan kita ni sakit mata di antara sebab musabab badan kita terlampau panas. Sampai ada sahabat yang sakit sampai menanah, sampai buta mata pun ada. Jadi Nabi SAW menasihatkan kepada para sahabat, kita ni dah panas, air pun kurang. Maka nak menghindarkan daripada sakit mata, bacalah Fatihah 7 kali, kemudian disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sapu kepada kedua-dua belah mata. Okey, alhamdulillah kita jarang-jarang sakit mata. Bumi Malaysia lembap, alhamdulillah. Allah Taala bagi juga penyakit tu, tapi tak seteruk macam yang dikena oleh para sahabat satu ketika dulu. Waktu disyariatkan pada tahun kedua hijrah ni, kita bayangkan berlaku perang Badar tahun yang sama. Baru dia nak puasa. Puasa ni sepanjang peperangan tu, para sahabat dalam keadaan berpuasa. Okey, kita imbas kembali tahun lalu, tahun lepas, 2022. Pada 2 Ramadan juga. Pada 2 Ramadan, berlakunya pencerobohan tentera-tentera Yahudi Israel kepada bumi Aqsa tahun lepas. Perasan tak? Setiap kali Ramadan, dia kacau lah Al-Aqsa. Perasan tak? Setiap kali Ramadan, dia kacau Al-Aqsa. Ini Yahudi, Bani Israel punya agenda. Sebab orang Islam ni lemah ketika mana dia lapar. Silap banyak. Dia silap banyak. Yang lemah adalah jasad, rohani kuat. Rohani kuat. Orang berpuasa ni jasad dia memang lemah lah, dia tak makan, tak minum. Tapi dia punya rohani dia cukup hebat. Di antara pencerobohan yang dibuat oleh Yahudi Bani Israel ni,
Depa kan orang Islam yang tengah duduk sembahyang. Hari Jumaat kalau tak silap saya dah. Dia masuk dengan kasut-kasut, dia pijak sejadah-sejadah orang-orang Islam tu. Kira dia suruh orang Islam ni sujud di muncung senapang. Apa buatlah Allah? Dia kata Islam tu ganas. Tak ganas kan dah hambai kacau orang tengah duduk sujud? Kan? Nak biar. Dia suar muncung senapang tu di atas kepala. Bila orang daripada sujud nak bangkit terantuk dengan muncung senapang tu. Tak payah kan macam tu. Jadi ada yang melawan. Bila melawan, dia kata Islam tu ganas. Dia bunuh lah. Dia bakar. Berlakulah keganasan demi keganasan. Kan dia tembak orang Islam tengah sembahyang dalam masjid. Tengah berterawih, dia tangkap. Lelaki-lelaki dia tangkap. Perempuan yang tengok suami dia yang kena tangkap. Anak dia yang kena tangkap. Berani perempuan Palestin ni berani dia mana? Serbu pi nak tolong, kena pukul dengan ulu senapang tu, nak berdarah merambu. Depa cari pasal dengan orang Islam. Depa nak tengok orang Islam mulakan dulu pergaduhan. Depa ceritalah melalui itu, saya kata media masa, media cetak semua depa kuasai. Depa ceritalah kepada dunia. Tengok orang Islam buat pasal kat kami. Kami menjaga keamanan. Sebab Islam Palestin, penduduk Palestin hanya dibenarkan setahun sekali dia masuk dalam Masjid Al-Aqsa. Hari lain tak boleh. Pelancong luar boleh masuk. Mereka penduduk situ tak boleh masuk sembahyang. Tak boleh masuk. Orang Jordan tak boleh. Walhal Jordan nak pergi ke Al-Aqsa tu sejam je. Tak boleh masuk. Jordan tak boleh masuk. Mesir sebelah menyebelah. Yang kata pintu Rafah tu dekat sangat-sangat. Tak boleh masuk. Seorang pun rakyat Mesir tak boleh masuk. Dia kata negara-negara jiran, siapa pun tak boleh masuk. Tapi yang jauh dia bagi. Pasal dia tahu orang jauh ni tak duduk lama. Bukan nak duduk lama, mahal. Dosa tu balik. Jadi yang tu tak apa. Pulau tu bukan dalam kelompok yang ramai, dia pergempak lah. Macam-macam dia pergempak, orang jadi takut. Jadi macam yang ni yang berlaku baru ni. Dalam bulan 10. Berapa tarikh berlaku? Tak silap saya 7 Oktober. Kan? Berlaku yang paling besar. Dia pun cari punca. Cari punca, Hamas mula dulu. Kan kita tengok mula-mula dia cerita. Tunjuk Hamas terbang dengan macam payung terjun yang kita duduk makan angin tu. Macam tu saja. Hamas terbang, tengok Hamas bom. Yang tu dia pergembar-gembur, dia cerita. Dia pernah tunjuk kata Islam tu ganas. Kami akan balas. Balas ni bertalu-talu. Sampai penduduk Gaza tak boleh nak bangkit. Kalau boleh nak bagi lumpuh. Dia pun punya azam. Maaf saya masuk sikit pasal nak cerita bulan Ramadan punya kerana ni. Dia pun punya azam. Sebelum 25 Oktober, Gaza dapat terus dekat Yahudi Bani Israel. Sebelum 25 Oktober. Hari ni berapa di November? Hari ni berapa? 9. Tu saya kata, bantuan Allah tu ada. Cuma kita tak rasa. Sebenarnya, Ramadan terlepas dah dia nak ambil. Dia nak ambil 5 Ramadan. 2 Ramadan daripada masuk tawan. 5 Ramadan istihar. Dia nak ambil. Tak boleh. Tertangguh. Walhal dia mempunyai senjata yang cukup canggih. Dibantu oleh Amerika Syarikat dengan bantuan yang penuh. Dari segi senjatanya, dari segi kewangan, makanan dan sebagainya. Jaminan keamanan. Nak lawan dengan rakyat Palestin yang tak cukup kelengkapan. Hamas kan cukup sangat, tak cukup. Tapi Allah sedang hantar. Okey. Saya cerita Khamis dalam 10 sahabat dijamin syurga, cerita tentang peperangan Ahzab, kan? Peperangan yang paling besar, mana menyaksikan perang yang cukup lama. Sebenarnya ni perang lah ni ulang balik cerita Ahzab. Ulang balik.
Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita tengok Allah Ta'ala ulang balik. Peristiwa ni hampir sama. Sebab apa? Sebab bila mana Madinah dikelilingi oleh musuh Allah yang bersatu padu, maka Allah Ta'ala hantar taufan. Hari ini, musuh-musuh Allah ni ada di keliling, dia perkeliling Gaza. Termasuklah Mesir pun jadi musuh Islam. Dia pun tak mau tolong. Mesir tak mau tolong, Jordan tak mau tolong. Dia pun jadi boneka Yahudi Israel. Arab Saudi. Mengata kat Arab Saudi pula. Patut mengata kan? Tengok saja. Dia pun takut. Dia pun tengok saja. Aku tak boleh buat apa. Aku nak jaga negeri aku yang aman. Han nak jaga aman je. Han tak tengok ke saudara kita yang wajib Han tolong. Yang kerja ni negara-negara kecil seperti kita. Tu pun tak dinafikan. Ada juga mulut-mulut hak jahat tu. Yang abad kami sokong Israel. Kami sokong Israel. Ada juga. Itu tak dinafikan lah. Setiap ada musuh, tentulah ada lawan dia. Kan? Itu tak dinafikan. Dan kalau kita perhati tengok, negara apa yang awal-awal yang tak bantuan? Syiah. Hizbullah. Syiah ni dia punya slogan dia, Innallaha qarib. Slogan Syiah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dekat. Kita lawan sebab kita ada Allah. Syiah yang kita tu kata sangat kat Syiah tu, dia awal-awal yang tak bantuan. Dia punya kutuklah Arab Saudi. Sungguh-sungguh dia punya kutuk. Hampa punya bendera tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi hang penakut. Dia kutuk sungguh-sungguh. Bila dia kutuk, dia nak masuk. Dia nak masuk, dia nak kena melintah negeri tu. Mana orang nak bagi. Tapi dia masuk. Okey. Kemudian tentera apa lagi yang masuk tapi nak kena melalui negara-negara yang tak sokong Islam Palestin. Apa dia yang satu lagi negara yang lawan dengan Amerika baru ni dia pemenang. Yang ada di Pakistan. Nama apa? Bukan dia. Dia daripada Afghanistan, dia dapat kat depa. Pakistan dia dapat kat depa. Dia lawan dengan Amerika, dia pemenang dengan senjata yang tak canggih tapi dia duduk balik bukit je. Jadi dia, bila mana dia nak masuk ke bumi Palestin, dia kena melintasi Iran, Iraq, Jordan. Iran, Iraq bagi laluan, Jordan tak bagi laluan. Jordan tak mau bagi laluan. Bila Jordan tak mau bagi laluan, dia kata tak apa, kami memang tak boleh lompat Jordan sebab Jordan besar. Tengok-tengok lah ni duk ada di pinggiran Palestin dah. Dah sampai di pinggiran Palestin. Okey, satu lagi puak. Chechen. Chechen ni kan kita tahu yang mana tentera Chechen yang membantu ni. Dia habaq, dia kata, kami kalau dengar kata Amerika Syarikat masuk ke Palestin memihak kepada Israel, kami akan hantar tentera kami. Kami tak akan minta izin dah pada mana-mana negara yang dekat-dekat dia tu, kami akan rempung masuk. Ketahuilah, dia kata, sesungguhnya tentera-tentera kami semua berjanggut. Kan dia bangga dengan tentera dia. Chechen bangga dengan tentera dia. Tentera dia kata ada janggut, hidup dengan zikrullah, wajib tahajud, wajib solat berjemaah. Kalau siapa yang tinggal solat jemaah, dia buang terus. Dia buang daripada jadi ahli tentera dia kata. Kalau kata Amerika Syarikat masuk campur, kami akan masuk. Okey, kita tengok bantuan yang Allah hantar. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Cuma kita tak sedar tu, kata kita tak sedar tau. Di Tel Aviv.
di Tel Aviv adalah pusat utama puak-puak Yahudi Bani Israel. Tel Aviv ni dia satu wilayah yang besar, aman, cantik. Cantik. Alhamdulillah, waktu pertama kali pergi, saya sempat masuk Tel Aviv. Dia memang wilayah Yahudi lah. Dia banyak dibina hotel-hotel 5 bintang. Tentera-tentera Yahudi lah ni bukan tidur di camp, tentera. Tidur di hotel 5 bintang. Allah hantar pejat. Allah hantar pejat. Punya banyak pejat di bawah bantai, bawah tilam, dalam selimut. Mereka tak boleh tidur. Bukan mereka saja, rakyat Tel Aviv tak boleh lena. Kalaulah rakyat Gaza tak boleh tidur dengan sebab dibom, tempat tinggal tak ada, perut lapar dan sebagainya. Tetapi rakyat Tel Aviv, Yahudi, Bani Israel pun tak boleh lena dengan sebab pejat duk gigit. Siapa hantar? Tak cerita kan? Dia tak cerita. Itu di antara perkara-perkara yang dilindungi. Taufan Allah hantar. Kalau kita tengok zaman Nabi Allah Musa dulu, waktu Nabi Allah Musa berlawan dengan Firaun, di antara yang Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala cerita di dalam surah Ar-Ra'd, kan dia kata aku hantar apa? Aku hantar pejat, aku hantar katak, aku hantar belalang, aku hantar taufan, dan hari ini Allah hantar. Cuma tak diceritakan. Dia pun jadi heran pasal apa binatang-binatang ni main penuh. Taufan baru ni menerbangkan habis bangunan-bangunan ni apa? Allah hantar. Hasil daripada doa-doa kita yang tak mampu ni, yang berada di bumi-bumi yang nak bersatu dengan Palestin, insya-Allah taala. Sebab tu dikatakan Palestin tu bukan milik orang Palestin, tapi Palestin adalah milik kita, milik orang Islam. Selagi kamu bernama Islam, perjuangkanlah. Walaupun berjuang dengan cara kita, dan ni berdoa. Jangan putus doa. Itulah mesej yang selalu Nabi pesan, jangan putus doa. Jumpa waktu-waktu mustajab, berdoa. Selitkan nama. Sebab kata Allah ni bukan kata kita. Orang-orang Yahudi ni hanya berani balik tembok saja. Mereka berani balik tembok saja. Kalau secara nyata mereka takut. Sebab tu mereka kata kita ni macam duk berperang dengan binatang. Tak habis-habis. Berapa ribu dah yang mereka bunuh. Tak habis-habis. Mana. Mereka kalau boleh nak suruh semua penduduk Gaza tu keluar. Senang mereka nak ambil wilayah tu semua. Tapi manusia ni dia punya kuat. Dia tak keluar. Orang sekat air. Sekat elektrik. Sekat bekalan. Semua sekat. Sekat internet. Sekat seluruhnya. Boleh hidup kalau kita tak ada air. Padahal dalam rumah tu punya cukup segala. Tak ada air sehari. Dia punya hampuklah kerajaan. Apalah pergi tak buat kerja. Orang bayar. Awak tak ada air. Awak tak bagi notis. Dia punya hinyak lah. Dia pun bukan sehari tak ada air. Pada hari mula dia berdil tu dia pada tak ada apa dah. Sekolah-sekolah semua dibom. Masjid-masjid habis. Untuk rapat. Tapi dia pun tak habis. Itu bantuan Allah. Bantuan Allah. Jangan kita putus asa bila Allah Ta'ala nak hantar bantuan ni. Orang katanya bila nak? Dia dah hantar. Kita tak sedar. Itulah bantuan Allah. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, macam Hamas punya slogan, An-Nasru au Syahid. Menang ataupun syahid. Dua aja. Menang ataupun syahid. Kami kalau kata tak menang, kami tak akan menyerah. Biar kami syahid. Kira kalau syahid pun menang, dapat syurga. Kalau kalah, malu. Malu pada Allah. Jadi hamba tawanan. Biar daripada alang-alang tak menang, biar syahid. Dua tu saja slogan Hamas. Dia buat main. Dan Alhamdulillah dapat sokongan negara-negara kecil. Di antara negara kecil, Korea Utara. Korea Utara sokong Palestin. Dia bukan Islam tu. Lepas tu,
Mai Arab Saudi takut. Aku tak boleh dengan Arab Saudi. No? Mereka belagak sebenarnya. Pasal apa? Negara mereka Allah Ta'ala bagi punya maju. Subhanallah. Maju sungguh hari ni. Makin-makin melampau. Kan mereka buat patung. Patung raja. Ha? Ada berapa ekor lah saya tengok. Berketil-ketil. Tak mustahil kata, kalau kata satu hari nanti mereka kembali kepada menyembah patung tu. Sebab permulaan Yahudi Quraisy, musyrikin Quraisy permulaan mereka boleh sembah berhala tu. Sebab mereka jumpa satu patung yang kepala saja. Mereka kata muka macam muka Ibrahim. Tok dia kata. Patung ni muka macam Ibrahim. Ya ke? Oh muka Ibrahim. Mereka pun pergi cari orang yang pandai ukir patung. Hang buat sat muka macam ni. Yang ni muka Ibrahim. Mereka kata muka Nabi Ibrahim. Yang membina Kaabah tu lah. Okey, kau ni pembuatkan ni. Jadi bila lama-lama, hasil daripada patung tu, mereka sembah. Mereka sembah. Hari ni, mengenang jasa kononnya. Nah, dia buat nama Khadimul Haramain kan? Nah? Mengenang jasa raja, buat patung. Buat kepala saja, betul tak? Dia buat kepala saja, dua ketul besar-besar. Ha? Bila mana, lepas pula puak-puak jahiliah masuk. Bila duk mengadap ke patung tu. Jangan kata puak jahiliah di kalangan orang Arab, di kalangan orang Inggeris. Puak jahiliah di kalangan orang Malaysia pun ramai. Akak duk pergi tangkap gambar dengan patung. Dan tak mustahil satu hari nanti boleh jadi macam musyrikin Quraisy sembah balik kepala-kepala tu. Nah? Kalau kata di Malaysia dulu yang buat monumen patung-patung yang berbentuk lambang negara tu, negeri ini kan, dihalang oleh ulama-ulama, dia berbentuk berhala. Maka tak boleh. Ha? Alhamdulillah. Kita bila sikit salah, ada ulama yang bangkit bersuara. Tapi yang ni mereka negara maju, siapa yang nak berani bersuara kat mereka? Malaysia kalau cakap lebih-lebih, visa takkan dikeluarkan. Tak payah pergi buat umrah dah hampa. Esok kalau visa, lawan kuat Malaysia, pasal pergi buat umrah dah. Tutup visa untuk Malaysia. Lagu tu lah mereka. Kita pun takut pilih lagu mana lipah. Buat kerja kena lari. Ha? Masa tak ada orang, pergi keluar. Masa ada orang main, dia lari. Jadi dia tu. Bukan nak mengatakan orang Malaysia, saya pun orang Malaysia. Nah. Kita nampak macam mana? Lemahnya kita. InsyaAllah, kita ada doa janji Allah. Kita nak janji Allah. Bila balik kepada Al-Quran, Islam akan menang. Walau jumlah kita sikit, Islam akan menang. Tunggu janji Allah yang akan datang. Palestin takkan hapus. Walaupun mereka dah berupaya buat bagi penduduk-penduduk Gaza hari ini lumpuh. Tapi janji Allah, dia takkan hapus. Palestin akan dapat kepada orang Islam balik. Bermakna, insya-Allah. Ada harapan tak? Ada. Walaupun kita tak nampak kok manalah nak main tolong. Kita nak hantar bantuan takut tak sampai. Nah, kok mana? Allah kan ada. Nah, innallaha qarib. Allah Taala tu dekat sangat. Walaupun dia slogan Hizbullah, yakni puak-puak Syiah, tapi boleh kita gunakan. Nah, Allah tu dekat, Allah sedang menghantar bantuan. Dia pun nak tawan 25 Oktober. Dia kata bagi bersih. Tak bersih juga. Nah, tak bersih juga. Rupanya bantuan Allah sedang sampai. Dalam suasana yang mereka sendiri tak boleh. Hari ni mereka tak boleh makan. Allah Ta'ala hantar satu kuman yang menyerang lidah-lidah mereka. Hampa mewah dengan makanan dan minuman. Tapi tak boleh nak telan. Sakit mulut, sakit lidah. Kuman dia hantar mereka dalam perut pula dah. Itu bantuan daripada Allah. Bersangka baik dengan Allah yang sentiasa sampai. Allah Ta'ala kan dia nak hantar main tentera berbondong-bondong. Dia hantar main, dia punya tentera halus tak nampak tu. Macam dia hantar main kat kita COVID tu ni. Tak nampak pun. Mati dah. Berjuta manusia mati. Juta manusia mati. Jadi tak seperti lah dengan kekuasaan Allah. Cuma kita yang duduk di negara aman ni berdoa lah. Berdoa. Jangan pernah putus.
dengan doa. Okey, satu lagi perkongsian tentang Madinah. Hari ni kan orang duduk viral. Ada orang yang bukan Islam masuk ke Masjid Nabawi. Rambut merah-merah, pakai seluar pendek, jalan masuk. Bukankah Madinah dan Mekah tu tak boleh masuk orang yang bukan Islam? Haram, dijijaki oleh orang-orang kafir. Mana-mana kafir tak boleh masuk. Okay kan? Kalau kita naik bas pun kita tengok nak, dia akan tunjuk ni jalan yang ghairul muslim. Untuk jalan orang bukan Islam, dia ada satu lorong asing. Orang Islam, lorong asing. Sebab orang yang bukan Islam, dia tak boleh masuk wilayah Madinah. Hari ni dah ada. Dah ada. Sebab Raja Arab Saudi bagi, dia penduduk. Jarak dia daripada Masjid Nabawi 8 km. Tak jauh dah. Tu kadang-kadang tersesat mai nak tengok juga kubah hijau. Apa yang ada di bawah kubah hijau. Betulkah tu Muhammad? Kalau boleh nak buat kajian lah. Tapi di kalangan penjaga-penjaga tanah haram yang beriman, yang wali Allah, dia tentang habis-habisan. Macam bukanlah nak taat pada keseluruhan macam kita lah. Dalam satu negara tu ada yang bangkang, ada yang sokong. Yang membangkang terus membangkang walaupun mereka ditangkap, dipenjarakan, tak dibenarkan bersuara. Tapi atas nama syariat menegakkan agama Allah masih diteruskan perjuangan tu. Dan insya-Allah Yahudi dia pasti kalah. Walaupun lain dia pun istihar lah. Ini istihar. Berita terkini yang saya terima pagi tadi, dia pun nak ambil Madinah sebab Madinah tu tok nenek moyang mereka punya. Siapa tok nenek moyang mereka? Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Mustalik. Saya cerita dalam peperangan Bani Quraidah minggu lepas di surau Nur Hidayah. 4 jenis bani ni rupanya tok nenek moyang mereka. Jadi oleh kerana tok nenek moyang mereka yang buka Madinah, Yathrib ketika tu, mereka nak ambil balik. Tapi Raja tu bagi. Baik, target dia apa? Bulan Ramadan tahun depan. Pasal apa Ramadan? Kenapa Ramadan? Tu dia kata sebab orang Islam lemah. Walhal Islam tak lemah kerana berpuasa. Takat-takat tak makan 12 jam tak jadi apa ke orang Islam. Dia tak tahu. Islam tu bila hang tindas dia akan bangkit dengan sekuat-kuat hatinya. Kita tengok apakah benar seperti dakwaan mereka. Ini antara perbincangan negara-negara Yahudi yang menyokong penuh Bani Israel. Yang menyokong penuh Bani Israel ni negara-negara besar. Negara-negara besar. Yang hak kecil-kecil ni yang sokong Palestin. Sikit tak bermakna kalah. Banyak tak bererti menang. Tidak? Tengok, saya kata apapun kembali kepada sirah Rasulullah. Kita tengok dalam peperangan Badar. Berapa jumlah tentera Islam? 313 orang. Sikit tak? Sikit. Di dalam peperangan Uhud, Islam ada 1,000. Musyrikin ada 3,000. Sikit. Dalam peperangan Khandaq ataupun Ahzab, Islam ada 3,000. Musyrikin ada 10,000. Di dalam peperangan Mu'tah, Islam ada 30,000. Musyrikin ada 300,000. Sikit tak bermakna kalah. Apapun kita kata kembali kepada zaman peperangan Rasulullah. Hari ini dunia dah terbelah dua, okey? Dah terbagi dua. Satu sokong kepada Yahudi Bani Israel, satu sokong kepada Palestin. Yang sokong Palestin sikit. Dan ada satu lagi tak sokong dekat siapa-siapa, lebih berpihak nak duduk diam, nak jaga negara sendiri, takut berperang. Takut perang. Tengok Indonesia dah hantar dah, dah hantar dah. Mereka punya armada punya besar, hantar api. Sampai-sampai di armada nak kena masuk ke Mesir, baru nak boleh pergi ke pekalan Rafah tu, nak masuk ke bumi Gaza. Dah Mesir tahan pula. Bawa bekalan makanan, tak boleh nak sampai.
Tapi insya-Allah, pertolongan Allah tu sampai. Lari tajuk sikit tak apa kan? Saja. Sekadar nak ajak, nak rindu kita punya minda agar tak terlampau duk lega sangat. Rupanya kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan manusia. Kita ada tanggungjawab. Bukan kita boleh duduk seronok saja. Ada tanggungjawab. Aku banyak lagi tanggungjawab yang perlu aku pertanggungkan. Ketika mana aku berdoa, selitkanlah doa. Setiap kali, di mana juga. Sama ada kita berpuasakah kita, bersolatkah kita, berzikirkah kita, jangan pernah lupa hantar bantuan lah. Bantuannya itu melalui doa. Nak hantar bantuan lebih mungkin kita tak berkemampuan. Kalau yang berkemampuan, alhamdulillah, hantarlah daripada segi bermacam-macam cara. Ada laluan yang boleh masuk, ada laluan yang tak boleh masuk. Allah yang hantar, kita jangan susah hati. Okey, baik, sambung sikit balik dah. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, apabila engkau melihat sehari bulan, maka baca olehmu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakanmu dan mentakdirkan untukmu beberapa manazil serta menjadikanmu sebagai tanda untuk seluruh alam. Nescaya memegah Allah akan dia dengan malaikatnya dengan firman-Nya, "Hei malaikat, kusaksi olehmu bahawasanya telah aku merdekakan dia daripada api neraka." Yang ini dikatakan Allah selalu bermegah dengan makhluk bernama manusia. Kepada satu makhluk yang paling dekat dengan Allah, iaitu para malaikat. Waktu kita mana mendengar istihar puasa Ramadan, maka kata Nabi SAW, hendaklah kamu bertakbir 3 kali dan bacalah Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Nescaya Allah Ta'ala akan bermegah dengan malaikat. Baik, dalam banyak amalan Allah Ta'ala selalu puji manusia di depan para malaikat. Sebab, di antara sebab musabab dia, malaikat ni Allah Ta'ala bagi akal yang baik saja. Dia pun tak ada nafsu jahat. Baik saja. Kalau dah suruh sujud tu, sujud tak bangkit-bangkit. Sampai beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Bahkan ada yang sujud sampai hari ni tak bangkit. Kiamat baru bangkit. Kalau dah suruh berdiri tu berdiri saja. Kalau rokok tu rokok saja. Berbeza dengan manusia yang Allah Ta'ala bagi akal dan nafsu. Nafsu tu lah yang buat tak larat tu. Yang selalu kita duk gaduh tak larat ni nafsu. Sujud lama pening. Rokok lama nak tertunggin. Duduk lama sakit lutut. Tu nafsu. Dia selalu bercampur. Hari ni rajin bangkit tahajud, esok segan mengantuk pening lena terus sampai subuh. Dia ikut mood. Bukan mood, itu nafsu. Jadi ketika mana seorang hamba Allah yang meraihkan kedatangan Ramadan, Allah bermegah pada mereka. Tengok hamba aku. Dia nak berpuasa, padahal nak puasa tu tak puasa lagi, baru dengar nampak anak bulan, dia dah baca takbir 3 kali menyambut kemenangan. Takbir 3 kali diikuti dengan ayat Alhamdulillahilladzi khalaqaka wa qaddara manazilak wa ja'alaka ayatan lil alamin. Dan amin ke muka, kata Allah, aku bermegah dengan para malaikat. Tengok hamba aku. Tengok macam mana. Walaupun dia ada nafsu, tapi dia lawan nafsu dia. Itu yang syahid akbar ni, syahid paling besar, iaitu ketika mana kita mampu melawan nafsu. Kita mampu melawan nafsu. Dan alhamdulillah di kalangan umat Islam, di kalangan umat Islam kita mampu berlawan. Yang puasa penuh 30 hari, sakit pun nak puasa juga. Sakit nak puasa, maka tahan sakit, berbukalah. Kan dalam surah Al-Baqarah sambungan daripada ayat 83 ni Allah Ta'ala sebut, jikalau kamu sakit,
berbukalah kamu. Jikalau kamu musafir, berjalan jauh, berbukalah kamu. Kau hampa tak larang, hampa berjalan jauh, musafir, jauh, berbukalah kamu. Kemudian bila dah kita berbuka, maksud dia tak puasa lah. Berebut-rebut nak bayar fidya, kan? Dengar kata mati, nak bayar fidya apa siapa tu? Puasa yang ditinggalkan. Sebab apa? Sebab sakit, sebab musafir. Tapi yang tinggal saja-saja ni macam mana? Adakah yang tak mempuasa? Saja-saja tak mempuasa. Sampai orang kata dia tu tak pernah puasa seumur hidup. Aku ingat-ingat aku dia tak pernah puasa. Semangat hari mula je. Lepas tu dia tak pernah puasa. Tak larat. Kemudian dia mati. Kalutlah nak isteri dia nak cari. Nak cari orang nak bayar fidyah. Walhal dia meninggalkan puasa dengan sengaja. Haram. Perbuatan dia tu haram. Ganti puasa dia tu wallahualam. Allah saja yang tahu. Okey. Ada seorang hamba Allah, dia mahabar orang tua dia tak puasa, tak sembahyang. Dia nak bayar fidyah puasa untuk orang tua dia. Boleh tak? Boleh. Tanya sembahyang kan? Sembahyang tak. Kenapa tinggal puasa? Malahan, kan? Nak kira lagu mana? Diterima tak? Oh, kalau tanya kita mana kita nak tak diterima atau tidak? Tidak. Bukan kerja kita menghukum orang tu. Tidak. Dia tidak ada orang kata, ayah dia ni tak puasa, tak sembahyang. Semua tak diterima. Kalau buat pun penat saja. Yang tu tak tahu. Yang tu bukan kerja kita. Kalau kita tanya Imam Syafi'i pun dia kata dia tak tahu. Tak boleh jawab persoalan tu. Dah? Okey, buat atas waris yang menerima itu Allah. Yang selebih itu kembalilah pada Allah. Dah? Ini persoalan yang memang kita payah nak jawab. Tapi kalau kembali pada hadis Nabi SAW, kita ada akaun. Jadi tak ada akaun, nak pergi simpan tang mana benda-benda tu. No? Kalau kita ambil perbandingan daripada ni, memikir secara dalil akli. Kalau kata hang tak ada akaun, hang tak ada tabung, hang nak pergi simpan tang mana duit hang? Kan? Macam pi lambak lagu tu saja. Wallahualam. Saya tak berani cakap, lebih-lebih takut berdosa. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah ta'ala saja menyentuh tentang Gaza ataupun Palestin pagi ni sekadar satu perkongsian sebab rasa macam terpukul sangat-sangat, tapi di sebalik rasa sedih, bangga dan suka. Kan dia baru ni kena banjir teruk, kena taufan teruk. Allah Ta'ala sebut At-Tufan ni. Satu taufan yang amat hebat Allah Ta'ala hantar mai. Dan melayang habis. Rumah-rumah tempat tinggal habis. Bumbung-bumbung pun dia pusing tiap. Dalam perang apa yang Allah Ta'ala hantar? Azab kan? Perang Khandaq. Allah Ta'ala hantar. Ni Allah hantar pula. Dahsyat. Jangan tunggu tentera Allah yang berbondong-bondong. Tapi tengok tentera Allah halus tak nampak tu. Allah Maha Kuat. Dia boleh hantar. Itu yang dalam kita punya doa yang dia hantar mai cengkamkan anjing-anjingmu. Kan? Cengkamkan. Oh, tentera Allah tu anjing ke? Ikut suka dia nak buat apa pun. Dia boleh buat apa. Kita ni hanya munajat je doa. InsyaAllah ta'ala doa kita sentiasa diangkat oleh Allah. Dan Allah sentiasa menjawab doa kita. Terutamanya doa orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, orang yang duduk dalam zikrullah. Orang yang duduk dalam zikrullah, hati yang sentiasa hidup, akal yang sentiasa hidup, maka doanya sentiasa hidup dan diterima oleh Allah. Allah sedang menjawab, insyaAllah ta'ala. Wallahualam. Ada soalan? Ya. Dah sikit dah.
Siapa yang tanya tu? Ha. Apa dia? Untuk orang berpuasa. Nak cerita pasal surga raya, Masya Allah. Siapalah hamba. Okey. Baik. Ha? Cerita tentang puasa Isnin Khamis tu memang ada hadis. Hadis tu hadis sahih. Dia termaktub dalam Syama'il Muhammadiyah karangan daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, cerita tentang kelebihan berpuasa pada Isnin dan Khamis. Kalau Isnin, Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Kenapa hang suka puasa Isnin?" Kata Rasulullah, "Kerana aku lahir pada hari Isnin." Tiap-tiap minggu Nabi sambut masjid dia, tiap-tiap minggu. Dan Khamis pula, Khamis adalah hari dihantar laporan. Perumpamaannya dibentang oleh para malaikat yang membawa rahmat, yang menulis amal kebajikan kita kepada Allah. Seminggu amalan kita akan dihantar pada setiap petang Khamis. Allah akan bertanya, apakah hamba aku sedang lakukan saat ini? Dia sedang berpuasa pada hari Khamis. Maka dengan sebab itu Nabi SAW menyuruh sangat-sangat di kalangan sahabat, kaum umat yang mana berkemampuan berpuasa Isnin dan Khamis. Begitu juga 3 hari ataupun Yaumul Bait, Yaumul Bait, hari-hari putih dalam setiap bulan Hijrah disunatkan berpuasa kerana kata Nabi SAW mensyukuri kerana sampai kita ke pertengahan bulan. Sampai kita ke pertengahan bulan. Masih lagi dipanjangkan umur, boleh melihat bulan purnama di atas rasa syukur di atas nikmat dan kesihatan. Kemudian berkenaan dengan surga Ar-Rayyan. Surga ni nak diceritakan secara terperinci kan, dia kata surga adalah satu nikmat yang mana kamu tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah lihat oleh mata, cuma membaca perkhabaran yang dibawa datang daripada Al-Quran sahaja. Tapi adakah benar Ar-Rayyan, surga Ar-Rayyan itu untuk orang yang berpuasa? Daripada hadis-hadis marfu' yang kita temui, surga Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Tapi dia tak kata puasa sunat. Dia tak kata surga Ar-Rayyan untuk orang berpuasa sunat Isnin Khamis ke sunat. Tak, surga Ar-Rayyan untuk orang yang berpuasa. Maknanya puasa wajib lah. Puasa Ramadan. Tidak hak yang penyegan puasa Isnin Khamis ni. Tak ada can lah. InsyaAllah ta'ala. Wallahu'alam. Okey. Dari segi hak yang kawan tanya tu mungkin dia tak sampai lagi ke hadis tu kot. Kadang kita kata orang Arab ni, seasa boleh cakap Arab, pandai tak kira lah. Sebenarnya dia baca Fatihah tak betul pada. Dia walad dolin tu walad golin. Golin situ lah. Yang tak semayang pun berlambak. Jangan lupa, Arab tu, keturunan Arab tu lah mai Yahudi. Keturunan Arab tu lah mai Abu Jahal, Abu Lahab. Tu keturunan Arab tu. Quraisy kot, kan? Jadi kita tak boleh kata sesa Arab tu bagus semua. Tak, dia pun cakap je Arab. Untungnya Al-Quran itu dalam bahasa Arab, Rasulullah SAW itu berbahasa Arab. Untungnya dia apa? Hak lain tu, Allah Ta'ala kata semua umat manusia di dunia ni sama. Beza pangkat kamu ialah taqwa. Inna akramakum atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Itu kata Allah. Okey. Ya. Puan Faridah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Illiyin dan Sijin. Kan dalam Al-Quran dia cerita Innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Dalam Al-Quran disebut, sesungguhnya orang-orang yang baik itu suratan amalan mereka disimpan di satu tempat yang bernama Illiyin. Illiyin ini adalah satu tempat kenikmatan yang amat besar. Setengah ulama mufassirin seperti Imam Ibn Katsir, Imam Al-Qurtubi mengatakan ia adalah taman syurga.
tempat simpan kotak amalan kita. Nah, amalan orang yang abrar, orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang siddiqin, syuhada, solihin, disimpan amalan mereka itu di satu tempat yang bernama Illiyin. Tempat tu penuh dengan kenikmatan amalan. Kemudian diambil, kalau kata suratan amal disimpan di situ, bermakna Tuhan dia akan masuk ke situ sebelum dihantar ke syurga, tempat transit. Sijin, innal fujara lafi sijin. Kata Allah, sesungguhnya orang yang ingkar, orang yang bermaksiat, orang yang kufur, maka tempat simpan amalan mereka di dalam neraka sijin. Satu pera daripada neraka yang besar, neraka jahanam adalah neraka sijin, tempat simpan amalan. Bermakna Tuhan punya buku amalan akan ke situ juga dengan penuh azab dan kesiksaan. Itu di antara perbezaan yang dihuraikan dalam Al-Quran oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir. Nah, wallahu alam. Selebihnya kembali pada Allah. Dan soalan lain? Kalau tak ada, saya sudah dulu nak. Esok tak ada kuliah nak. Esok saya ulang sekali lagi. Takut ada sahabat yang terlepas hati. Tapi terlepas hati tak apa, dapat pahala. Nak. Esok tak ada kuliah di Surau Seri Delima. InsyaAllah mungkin bulan depan kot siap tempat tu. Tak akan kembali ke sana nak. Wallahualam. Yang baik. Tanya salah seorang sendiri. Pun dia tertinggal saat belakang tu. Siapa tu jumpa. Boleh buka. Tak apa. Kau pun make kat saya. Handphone siapa tertinggal? Tu dia. Tu dia. Tak ada. Okey. Siapa tertinggal handphone? Dia dengan beg sekali. Dia galah merah. Abang. Dalam beg. Dah lebih handphone tu. Kau boleh tunjuk. Angkat tunjuk. Angkat tunjuk. Kau tuan punya siapa punya handphone? Dengan handphone. Tu dia. Aku tak tahu. Aku lah mulut ada kena tanya. Mulut ada tak macamnya. Mulut lah kena tanya. Ujaklah ada aku. Okey, selesai. Terima kasih yang tolong simpan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Fansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh zalimin. Allahumma ansur lil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi Palestin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat fi dunya wal akhirah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat 'alal qaumil kafirin wa 'alal qaumidz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustazah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Jumpa lagi.